Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung balik apa yang kita baca pada minggu-minggu yang lalu mengenai sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahawa pernah berlaku peperangan Badar yang dipanggil Badar Sughra ataupun Badar yang pertama. Dikatakan bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada peperangan Usyairah, maka ada satu orang yang bernama Khus ibnu Jabi al-Fihri telah menyerang kawasan pengembalaan orang-orang Madinah. Lalulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat mengejar kumpulan ini. Lalu kumpulan ini melarikan diri dan ketuanya berjaya melepaskan diri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar Zaid bin Harisah sebagai melantik Zaid bin Harisah sebagai penggantinya, dan Nabi sendiri pergi kejar kumpulan ini. Maka dikatakan bahawa sampai di satu tempat baginda didapati bahawa orang yang bernama Khus itu, ketua mereka itu, berjaya melepaskan diri. Dan tidak berlakulah, tidak terjadinya peperangan di situ. Hanya dikatakan sempat mengejar kumpulan ini sahaja. Lalu ulama mengatakan itulah peperangan Badar yang pertama. Pada bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar satu kumpulan yang diketuai lebih kurang dalam 8 orang, yang diketuai oleh Abdullah ibnu Jahsin. Dikatakan bahawa ke-8 orang itu adalah orang Muhajirin, orang Mekah, tidak ada orang Madinah. Lalu ketika itu Nabi lantik Abdullah ibnu Jahsin, Nabi bagi satu surat. Nabi tak pandai menulis, Nabi suruh orang lain tulis. Surat itu telah digam bagi kepada Abdullah bin Jahsin. Ini berlaku pada bulan Rajab selepas peristiwa Badar yang pertama tadi. Lalu Nabi pun beritahu kepada Abdullah ibn Jahsin dan beberapa orang, yang 7 orang lagi, semuanya 8 orang. Nabi kata, kamu berjalan selama 2 hari. Jalan selama 2 hari, dan sampai masa 2 hari, sampai kamu di satu tempat yang dikatakan Nakhlah. Masa sampai di situ, kamu bukalah surat tadi. Maka sahabat bila dengar macam tu, dia kata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Maka Abdullah ibnu Jahsin bawalah 8 orang, 7 orang yang lain, masuk dia 8 orang, bawa surat tadi. Oleh kerana Nabi kata jangan buka surat tadi, maka Abdullah ibnu Jahsin tak buka-buka. Sampai di Nakhlah, maka dah cukup 2 hari berjalan, barulah dia pun bukalah surat tadi dan baca. Maka bila dia baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kumpulan 8 orang ini mengintip orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, bagaimana dia punya aktiviti-aktiviti mereka. Maka Abdullah ibnu Jahsin beritahu pada yang lain, aku nak tanya pada kamu, dalam surat ini sebenarnya Rasulullah tak paksa. Siapa nak ikut-ikut, tambah ikut sudah. Siapa yang tidak mahu ikut, ia boleh balik ke Madinah. Siapa yang nak ikut, maka boleh ikut. Maka boleh jadi akan syahid kita, boleh jadi tidak syahid. Siapa yang ikut, kemungkinan syahid. Sahabat Nabi ni bila dengar syahid, dia semangat. Kita kalau dengar mati, tembur lari. Kalau ikut, boleh jadi mati syahid. Nabi utus 8 orang saja nak mengintip mereka tadi.
Lalu dikatakan bahawa Rasulullah SAW masa hantar tadi tak khabar tempat, tidak menyatakan tempat tuju ketika mereka berada di Madinah, kerana bimbang berita mengenainya akan tersebar. Maknanya Nabi hantar 8 orang ini secara diam-diam sahaja. Orang lain tak tahu Nabi hantar 8 orang tadi. Dan supaya berita 8 orang sahabat ini keluar Madinah ini tidak diketahui oleh orang ramai. Tujuan apa Nabi buat macam tu? Kerana Nabi tahu bersama Nabi ini ada orang munafik, bersama Nabi ada orang Yahudi. Kalau dapat tahu, nanti dikhianati oleh orang munafik. Maka secara diam-diam saja orang Madinah tak tahu Nabi telah hantar 8 orang keluar daripada kota Madinah, pergi di satu tempat untuk menyiasat, menjadi mata-mata, jadi penyiasat, tengok apakah aktiviti orang-orang Quraisy di sana. Dan Nabi pergi hantar ini bukan untuk berperang. 8 orang akan pergi berperang, hanya sebagai mengintip saja. Maka Abdullah ibn Jahsy teruskan perjalanannya. Dalam perjalanan, Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Utbah ibn Ghazwan tertinggal di belakang. Dikatakan bahawa kehilangan unta. Hilang unta. Maka hilang unta, dia pergi cari unta. Bila cari unta, Abdullah ibn Jahsy kata tak boleh tunggu. Kalau duk tunggu, duk cari unta, maka misi ni nak tahu, nak beri laporan pada Nabi tak tercapai. Maka Abdullah ibn Jahsy ambil keputusan, hak hilang unta 2 ekor tu lok ke dia lah. Daripada 8 orang, maka 6 orang teruskan perjalanan. Maka 2 orang, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utbah ibn Ghazwan, ketinggalan kerana unta dia hilang. Mungkin dok dah tambak biasanya, ataupun tambak dah dekat rating patah, boleh jadi gitulah. Lalu dalam keadaan macam itu, Sariyah pun teruslah perjalanan tadi, sampailah menuju ke Mekah. Menuju ke Mekah. Dalam rombongan tersebut terdapat Amru ibnu Khutrami, Osman ibnu Abdullah ibnu Al-Mughirah dan saudaranya Naufal dan Al-Hakam ibnu Qaisan. Muslimin bersepakat untuk melakukan serangan dan merampas barang-barang yang dibawa. Dalam perjalanan dia jumpa satu kumpulan. Kumpulan itu ada Amru ibnu Hadrami, Osman ibnu Abdullah dan beberapa orang. Maka nak serang dan nak merampas barang-barang yang dibawa. Pada bulan itu bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang diharamkan berperang, tak boleh berperang. Bulan Rajab maknanya, sebab tu Nabi hantar ni bukan tujuan nak berperang, suruh mengintip saja. Tapi sahabat ini jumpa satu rombongan daripada orang Mekah tadi. Lalu dalam keadaan macam itu, dalam serangan tersebut Amru ibnu Hadrami terbunuh. Maka orang Islam bunuh juga orang, serang. Jadi bila jumpa macam tu, akhirnya berlakulah peperangan. Sebenarnya orang Islam bukan nak berperang, dia duk bimbang orang nak serang dia. Nak serang dia, dan rombongan dia nak pergi mengintip sudah diketahui oleh rombongan ini. Maknanya akhir sekali dia nak selamatkan diri dia pun berlakulah peperangan. Bila berlaku peperangan, Amru ibnu Hadrami itu terbunuh. Maka Nabi kata, pergi tu jangan bunuh orang, kerana ni bulan yang diharamkan berperang. Maka berlakulah pembunuhan. Dan Utsman ibnu Al-Hakam berjaya ditawan, manakala Naufal melarikan diri. Mereka membawa barang-barang dagangan yang dirampas ke Madinah. Lepas berlaku peperangan tersebut, maka kumpulan 6 orang tadi, bukan 8 orang, 2 orang hilang. 6 orang tadi bawa barang-barang rampasan perang tadi sampai ke kota Madinah. Bila sampai kota Madinah, Nabi tengok, ni apa ni barang-barang ni? Dia pun cerita, ya Rasulullah, kami jumpa satu kumpulan. Jadi jumpa di tengah jalan satu kumpulan. Sebenarnya kumpulan itu sudah bertindak ganas. Dia yang mula-mula nak memerangi sahabat. Maka sahabat ambil jalan sebelum dia bunuh kita, baik kita bunuh dia dulu. Takkanlah dia bunuh kita lepas tu kita bunuh dia. Tak boleh dah. Maka sahabat ini nak nak mempertahankan diri. Katanya rombongan ini menghalang sahabat Nabi pergi ke Mekah.
Maka rombongan ini tanya, kamu ini nak pergi ke mana? Abdullah ibnu Jashin dengan sahabat-sahabat kamu ni. Aku nak pergi ke Mekah. Tujuan apa kamu mau pergi ke Mekah? Ada tujuan, aku mau pergi ke Mekah. Maka tak bagi, tak boleh, kami tak benarkan kamu pergi ke Mekah. Akhir berlaku perbalahan. Akhir sekali semakin tegang. Dia halang sahabat Nabi ni jangan pergi ke Mekah, sedangkan tugas dia ini nak pergi ke Mekah, nak tengok aktiviti. Oleh kerana dia menghalang sahabat Nabi dan sahabat Nabi bersalah. Kalau berperang, bunuh orang, sedangkan bulan ini tidak boleh berperang, tak boleh bunuh orang. Tapi kalau tak berperang, dia akan bunuh kita. Kalau tak pun dia tak beri kita pergi ke Mekah, sedangkan kita ditugaskan pergi ke Mekah untuk memberi laporan pada Nabi. Dah nak buat macam mana ni? Akhir sekali kumpulan tadi halang betul-betul tak nak bagi sahabat Nabi pergi ke Mekah, sehingga nampak dia macam nak bunuh sahabat. Sahabat terpaksa mempertahankan diri. Akhirnya sahabat ambil jalan bunuh balik, maknanya lawan balik. Akhir sekali berjaya membunuh beberapa orang, dan ada di kalangan mereka berjaya melepaskan diri. Kalau berjaya melepaskan diri balik ke kota Mekah, takkan you nak pergi ke Mekah? Orang yang berjaya melepaskan diri akan beritahu, sahabat Muhammad ada menghala ke sini lebih kurang 6 orang. Dia telah membunuh sahabat kita. Kalau dia datang ke Mekah, kita bunuh dia. Sahabat bijak juga, takkanlah nak pergi ke Mekah. Kalau pergi ke Mekah, nak khaslah dia. Maka dalam keadaan macam itu, sahabat berfikir, kalau kita pergi ke Mekah, orang Mekah sudah tahu. Maknanya, maka nak buat macam mana? Ginilah kita balik semula lah. Dah ini barang-barang yang kita bunuh orang ni, barang-barang dia jadi rampasan perang. Kita balik ke kota Madinah, balik jumpa. Maka mereka pun bawa balik. Bila bawa balik, Nabi tengok, kamu bawa balik apa ni? Sahabat cerita, ya Rasulullah, dalam perjalanan kami pergi ke Mekah, kami ditahan satu kumpulan. Kumpulan itu menghalang kami untuk pergi ke Mekah. Tiba-tiba dia mahu membunuh kami. Oleh kerana dia mahu membunuh kami, kami terpaksa bunuh dia. Rasulullah tanya sahabatmu, tahu tak bulan ni bulan yang diharamkan berperang? Tahu, tetapi oleh kerana terpaksa mempertahankan diri, akhirnya terpaksa berlaku pembunuhan. Sedangkan bulan itu bulan yang diharamkan berperang. Maka bila balik ke kota Madinah, kecoh orang dapat tahu, sahabat Muhammad kata bulan Rejab tak boleh perang, mulai-mulai ada dia berperang. Maka orang-orang munafik, orang-orang Yahudi ketika itu mengatakan perkara yang buruk pada Nabi. Tengok Muhammad, dia kata saja jangan berperang di bulan Rejab. Bulan Rejab bulan yang diharamkan berperang, tapi tengok sahabat dia tu, sahabat dia bunuh orang Mekah. Maka begitulah kata-kata orang kepada Nabi dan para sahabat. Sahabat tadi jadi bersalah, katanya nana orang sangka padanglah kita kena hukum. Maka mereka menyangka ke-6 tadi, mereka menyangka mereka akan dibunuh, hukumannya mati. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Tetapi Nabi juga agak marah kepada mereka kerana mereka membunuh orang Mekah yang di bulannya bulan diharamkan berperang. Maka inilah harta ghanimah yang pertama yang diperoleh daripada musuh mereka, orang Quraisy. Harta ghanimah adalah harta rampasan perang. Dalam Islam dia ada dua hasil daripada perang. Satu dia panggil harta ghanimah. Harta ghanimah, harta yang berlaku peperangan. Kalau orang kafir, maka ambil harta rampas, itu harta ghanimah. Satu dia panggil harta fai. Harta fai ini harta yang nak berlaku peperangan. Tiba-tiba orang kafir angkat tangan sekadar tak jadi perang, mengaku kalah. Bila mengaku kalah, harta dia dirampas, tidak berlaku pertempuran, itu dipanggil harta fai. Kalaulah berlaku pertempuran, itu dipanggil harta ghanimah. Itulah harta ghanimah yang didapati. Kepulangan mereka tidak dikejar oleh orang Quraisy, maka baliklah. Apabila sampai di kota Madinah, berita mengenai tindakan mereka berperang pada bulan haram tersebar luas. Orang munafikin, orang Yahudi tersebar luas. Orang-orang Quraisy dan Yahudi bertindak memalukan mereka
dan muslimin mencela mereka. Lalu dalam keadaan tu orang pun kata, orang Islam pun balas balik. Begitulah berlaku. Sehingga mereka mengatakan yang buruk kepada sahabat Nabi dan termasuk dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula berkata kepada mereka, aku tidak suruh kamu berperang. Rasulullah kata, aku tidak suruh kamu berperang. Ini kan bulan yang diharamkan berperang. Keenam sahabat tadi diam, tak kata apa-apa. Mereka menyesal, Allah tak ada arah lah, bukan nak pergi berperang, tapi nak buat mana? Dia nak bunuh kita, takkan kita nak biar. Kemudian Rasulullah juga suruh pergi ke kota Mekah, dah dia halang pula. Sahabat tanya, dah nak buat mana, mereka nak hukum macam mana? Nabi tak kata apa-apa kerana nak tunggu wahyu daripada Allah. Orang ini bersalah ke tidak bersalah? Kalau dia bersalah, dia hukum. Kalau tak bersalah, tak apa. Macam mana nak jawab ni? Nabi yang selama ini pesan bulan Rajab, bulan tidak boleh berperang, tiba-tiba sahabat pergi perang. Susah hati kau nak jawab macam mana. Orang kafir, munafikin, Yahudi sedak kata ke Nabi, tengok Muhammad, dia tak pergi perang, padahal sahabat-sahabat dia perang. Maknanya ada yang mengatakan Muhammad suruh bunuh tu. Dah Muhammad pergi hantar orang, beberapa orang pula. Jadi dalam keadaan macam tu Nabi diam, tak kata apa-apa. Allah Ta'ala turun ayat, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi kul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum berperang pada bulan haram. Hai Muhammad, aku nak tanya kamu, apa hukum berperang di bulan haram? Dia nak suruh Nabi jawab. Kalau Nabi kata memang haram, dah tu apa-apamu? Dia tanya Nabi gitu, susah nak jawab tu. Maknanya orang-orang munafikin saja tanya, orang-orang Yahudi tanya. Orang pakat tanya, dah Muhammad apa hukum yang mu kata sekarang ini mu kata tak boleh berperang di bulan haram? Dah kalau berperang, apa yang berlaku pada orang tu? Kena hukum bunuh ke apa? Apa hukum dia? Dah kalau haram berdosa macam mana? Hukuman dia. Katakan, Allah Ta'ala beri jawapan, kul qitalun fihi kabir. Katakanlah wahai Muhammad, mu jawab. Katakan, biar dia tanya mu jawab. Peperangan dalam bulan ini adalah berdosa besar. Kabir itu besar, maknanya berdosa besar. Tapi kena ingat, wasaddun an sabilillah, dan dikatakan bahawa tetapi perbuatan menghalang manusia pada jalan Allah Ta'ala itu lebih besar. Ya benar, bunuh orang haram, salah, tetapi menghalang orang nak pergi ke Mekah tu sehari, menghalang orang daripada mengikuti jalan Allah Ta'ala itu. Dan ingat, hak dia duk kata-kata kepada sahabat Muhammad, duk bunuh orang, wa kufrun bihi, dan bersifat kafir itu lebih besar kesalahan. Sahabat Muhammad kalau bunuh orang pun dia beriman. Dah kamu tak bunuh orang, mu kafir. Perbuatan kafir itu tak beriman lebih besar daripada sahabat yang bunuh orang tadi. Maka Allah Ta'ala beri jawapan, wahai Muhammad, mu jawab pada perempuan ni, sedap nak cakap, wa kufrun bihi, dan juga kufur, bersifat kafir itu, iaitu perbuatan kufur kepada Allah Ta'ala itu serta besar, lagi besar, serta menyekat orang-orang Islam ke Masjidil Haram, wal Masjidil Haram, dan juga menyekat orang ke Masjidil Haram itu besar. Termasuk juga wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah, dan kena ingat, dan mengusir penduduk Mekah daripada situ itu lebih besar daripada perbuatan sahabat Nabi ini. Duk kata sahabat Nabi bunuh orang, mudah baca orang-orang Mekah hambat sahabat Nabi. Seksa sahabat Nabi, sebab sahabat Nabi keluar kerana orang-orang Mekah menyebabkan Rasulullah sampai ke kota Madinah. Itu perbuatan mereka yang menghalau, yang mengusir Nabi dan sahabat Nabi itu lebih besar pada sahabat yang membunuh orang. Sahabat Nabi pun dia membunuh kerana apa? Kerana mempertahankan diri. Bukan sahabat Nabi nak membunuh. Sahabat Nabi tahu itu bulan yang diharamkan membunuh, tetapi oleh kerana orang halang dia,
Orang pula sekat dia, orang nak bunuh dia, dia terpaksa bunuh. Maka Allah Ta'ala beri jawab, baik, yang kamu fitnah sahabat Nabi tu, itu perkara yang lebih besar. Itu yang kamu kata sahabat Nabi bunuh, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sesungguhnya yang perbuatan kamu fitnah kepada sahabat Nabi, mu kata sahabat Nabi jahat, mu kata sahabat Nabi zalim, mu kata sahabat Nabi tak ikut Allah Ta'ala, macam-macam mu kata, fitnah yang kamu buat lebih besar daripada sahabat Nabi hak bunuh orang. Makna wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu lebih besar. Tiba-tiba sahabat Nabi yang membunuh tadi, yang berperang, bukan dia bunuh, dia mempertahankan diri, dia tak ada niat pun nak bunuh. Tiba-tiba turun ayat, Allah Ta'ala bela dia. Allah Ta'ala bela dia. Maka dengan turunnya ayat ini, sahabat itu, terutama Abdullah ibn Jashin, rasa lega. Oh, Alhamdulillah, Allah Ta'ala membela kita. Allah Ta'ala bela para sahabat Nabi tadi. Sebenarnya mereka itu tidak ada niat nak membunuh, tetapi kerana mempertahankan diri. Bulan yang diharamkan membunuh, tetapi bila terpaksa membunuh, maka tidak jadi salah. Kerana terpaksa membunuh, maka orang-orang musyrikin meminta untuk menebus dua orang tawanan yang sahabat Nabi dapat tawan tadi, minta dia tebus. Rasulullah SAW tanya, baik, mana dua orang aku? Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsbah ibnu Ghazwan yang hilang unta tu, mana cerita? Gimana dua orang sahabat? Sahabat aku ini tawan dua orang, orang-orang Mekah dapat tawan, tapi dua orang sahabat aku tak dengar cerita. Yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsbah ibnu Ghazwan, yang dia ketinggalan. Sebenarnya Nabi hantar 8 orang. Bila Nabi hantar 8 orang, dalam perjalanan dua orang hilang unta. Kata Abdullah ibn Jasir, kalau aku duk cari unta mu, dah siapalah tujuan. Rasulullah suruh pergi ke Mekah, bukan suruh cari unta. Akhir sekali, tak apalah, biar aku cari unta, Mughiyah dulu. Maka sahabat ibn Jasir pergi, dua orang tak tahu cerita. Tak tahu cerita. Maka dia pun bila dia minta, dia hantar surat pada Rasulullah supaya serahkan dua orang tawanan tadi. Takkan mu nak bunuh pula, kata bulan yang diharamkan membunuh. Nabi pun bijak, boleh jadi Sa'ad bin Abi Waqqas kena tawan pasalnya. Boleh jadi Utbah ibnu Ghazwan pun kena tawan yang kehilangan unta, takut-takut dia cari unta orang tangkap dia. Jadi sebelum serah dia kena tanya, mu tahu tak di mana sahabat aku Sa'ad bin Abi Waqqas, Utbah ibnu Ghazwan? Nabi tahu, Allah Ta'ala bagi tahu, tapi Nabi tanya, tengok keadaan dia ni macam mana. Lalulah apabila kedua-dua pulang, lalu maka Rasulullah SAW menerima tebusan untuk kedua-dua tawanan tersebut, dan salah seorang daripada dua orang tadi masuk Islam. Tunggu, boleh, aku boleh serah kamu, aku boleh serah orang tawanan kamu yang ditawan tadi, tetapi aku nak tunggu Sa'ad bin Abi Waqqas, Utbah ibnu Ghazwan yang hilang unta tak tahu cerita. Kita kuana tak tahu. Mana telefon tak akak. Gambarannya begitu lah. WhatsApp tak jawab. Jadi mana cerita gitu kerana. Maka Nabi kata aku takkan serahkan sehingga orang aku sampai. Kalau orang aku balik, boleh jadi orang kamu tawan. Kalau orang kamu tawan, kalau Nabi pegang ni, selamat ya, mungkin dia tak bunuh. Tapi kalaulah Nabi serah dua orang sahabat Nabi yang ditawan, boleh jadi dia bunuh kerana nak balas dendam sahabat Nabi yang bunuh orang dia. Itu kebijaksanaan Nabi. Maka Nabi tanya, mana dua orang tadi? Selagi mana Nabi tak dapat dua orang sahabat ini, selagi itu aku tak serahkan. Tengah duk tunggu balik Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas balik, dan juga dengan Utbah ibnu Ghazwan pun balik. Bila sampai ke kota Madinah, bermakna dua-dua sahabat Nabi selamat. Maka Nabi bebaskan dua orang. Nabi tak bunuh sebab ini masih lagi bulan yang diharamkan. Sepanjang dua orang yang ditawan ini, Nabi beri layanan istimewa. Nak makan dia, nak makan sedap-sedap, nasi Arab beri makan. Gambarannya Nabi layan baik-baik. Nabi maknanya layan, Nabi beri makan, Nabi beri tempat tinggal yang baik-baik. Dua orang yang ditawan ini, dia tak rasa susah hati, dia rasa suka saja duduk dengan Rasulullah. Masya Allah, Rasulullah orang yang akhlak sangat baik.
Jadi dalam keadaan macam itu, bila dua orang yang ditawan ini dapat layanan istimewa, dia mari terfikir, aku duduk Mekah pun tak layan gini. Duduk Madinah pula jadi orang tawanan setara ni. Jadi orang tawanan setara ini pun maknanya diberi layanan istimewa. Kalau aku jadi sahabat dia lagi lah lebih. Mari terfikir. Sebab itu di dalam Al-Quran disuruh beri makan kepada orang tawanan. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Asira ni orang tawanan. Mereka itu memberi makan kepada orang fakir, orang miskin, anak yatim dan orang tawanan. Orang yang tawanan beri makan dapat pahala. Sahabat bila dapat tahu beri tawanan, beri makan pada tawanan pun dapat pahala, pakat beri makan. Bergepu nak beri makan. Orang tawanan berasa macam tetamu, macam tetamu terhormat saja. Lagi sekali dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa Al-Hakam Ibn Qaisar memulai Islam dan keislamannya semakin baik. Dia sudah tahu orang balas dia dengan baik. Lalulah ketika mana Nabi bebaskan dia, dia kata tambah aku nak masuk Islam. Maka dia pun masuk Islam. Beliau tinggal bersama orang-orang Muslimi di Madinah. Nabi kata balik kamu di Mekah, kamu orang Mekah. Tambah saya nak duduk Madinah. Tak apa nak duduk Madinah. Saya duduk di sini rasa lebih aman, tenang. Apatah lagi saya orang yang beriman kepada Allah sekarang hari ini. Maka terpulanglah Nabi kata sebenarnya sepatutnya kamu kena pergi ke Mekah. Sebab kamu orang Mekah. Dan mereka tuntut kamu. Maka sepatutnya kamu baliklah. Sepatutnya kamu balik ke Mekah. Katanya Al-Hakam Ibn Qaisar kata saya tidak mahu, saya nak duduk di kota Madinah dan saya sekarang sudah jadi sahabat Nabi. Maka dia pun duduk dengan sahabat Nabi yang lain. Maka dia jadi baik, jadi orang soleh. Dia sebagai sahabat yang baik. Dan mana kawan dia seorang lagi? Kawan dia seorang lagi balik Mekah. Balik Mekah tak dapat hidayat Allah Ta'ala. Akhirnya balik di Mekah dan duduklah sebagai orang kafir di kota Mekah. Yang seorang lagi menjadi tawanan, akhirnya menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di kota Madinah selama 16 bulan. 16 bulan ini 1 tahun lebih sembahyang menghadap ke mana? Menghadap ke Baitul Maqdis. Kenapa Nabi menghadap ke Baitul Maqdis? Masa dulu masa kota Mekah Nabi menghadap ke Kaabah. Menghadap ke Kaabah. Bila sampai di kota Madinah, Nabi tengok Allah ramai orang-orang Yahudi. Ramai orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kiblat dia di Masjid Baitul Maqdis. Maka Nabi inginkan molek kalau kiblat itu di Baitul Maqdis, menghala ke Baitul Maqdis. Maka Allah Taala izinkan. Allah Taala izinkan supaya Nabi itu berkiblatkan dengan Baitul Maqdis. Tujuan apa? Tujuan Nabi bila Nabi sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis, dia kata boleh jadi agama Muhammad dengan agama kita sama saja sebab kiblat itu ke Baitul Maqdis. Kalau begitu kita masuk Islam lah, ikut Muhammad lah kerana kiblat dia sama. Itu harapan Nabi begitu. Hakikatnya agama Nabi dengan agama yang lain mana sama. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yaqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam ayat lain mengatakan bahawa kamu cari selain pada agama Islam tidak diterima, maka akan rugi. Maka ini adalah satu dakwah. Nabi nak berdakwah, kadang-kadang Nabi tengok bagaimana jalan dia. Maka Nabi beranggapan kalau Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi berhadap ke Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi terima Nabi. Maka Allah Ta'ala izinkan Nabi semayang menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi lain pula jadinya. Orang Yahudi kata lah, mana gitu? Kita menghadap Baitul Maqdis, dia menghadap Baitul Maqdis kok. Tengok Muhammad, kalau agama dia betul, apa dia ikut kita? Mana agama kita betul lah. Jadi gitu pula. Jadi gitu pula. Maknanya dia kata apa? Kena jadi Yahudi, kena jadi Nasrani. Kunu hudan aw nasara tahtadu. Kalau mu dah dapat petunjuk, jadi Yahudi, jadi Nasrani, baru dapat petunjuk. Akhirnya mereka ini mengatakan bahawa Muhammad mengikut mereka, bermakna bukan dia kena ikut Muhammad, Muhammad kena ikut dia. Ini anggapannya. Lalu dikatakan, tengok, kalau agama Muhammad itu benar, dulu kan dia menghadap ke Kaabah, Masjidil Haram, ke Kaabah. Ini kenapa ke Baitul Maqdis? Mana boleh bertukar-tukar gitu?
Jadi selepas daripada itu Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi dicela, Nabi dihina oleh orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam suka sekiranya Allah Taala menjadikan Mekah sebagai kiblat balik. Oleh kerana orang itu Yahudi tadi kata ke Nabi, mempersendakan Nabi, dan harapan Nabi tadi supaya mereka beriman tidak berjaya. Allah Ta'ala boleh nak beri berjaya sekelip mata boleh, tapi Allah Ta'ala beri pengajaran. Bukan senang kerja berdakwah ini, apatah lagi nak berdakwah dengan orang Yahudi yang menentang keras Islam. Lalu dalam keadaan macam itu Nabi kata tak apalah, oleh kerana mereka hina Rasulullah, mereka kata macam-macam pada Nabi, Nabi mari dalam hati kalau boleh ngadap ke Masjidil Haram balik. Ngadap ke Masjidil Haram balik. Maka Nabi menunggu-nunggu wahyu daripada Allah, sehingga kan Nabi dongak ke langit, tengok ke langit, takut-takut datang malaikat, takut wahyu pada. Selagi mana wahyu tidak sampai, selagi itulah Nabi semayang ke Baitul Maqdis, selagi itulah Nabi diperkatakan oleh orang-orang Yahudi. Macam-macam kata pada Nabi. Lalu Nabi mengharap agar Allah Ta'ala pusingkan balik sembahyang biar menghadap ke Kaabah. Maka bagaimana Nabi kerap berdoa. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam kerap kali mendongak mukanya ke langit sambil berdoa kepada Allah supaya Allah Taala mengubah arah kiblat ketika mana baginda sedang sembahyang. Dan lepas sembahyang Nabi berdoa kepada Allah Taala. Allah Taala memahami kehendak Nabi. Sedih juga Nabi orang kata pada dia, macam-macam orang kata pada Nabi. Bahkan Nabi tak bimbang atas dirinya, Nabi bimbang para sahabat, takut sahabat termakan dengan kata-kata orang Yahudi. Mu ni pengikut Muhammad ke? Iyalah, saya sahabat Muhammad. Dan kalau mu sahabat Muhammad, berapa mu nak ikut Muhammad? Muhammad ikut golongan kami, Muhammad ikut agama kami, baik ikut kami. Nabi bimbang sahabat ini terpedaya. Maka Nabi berdoa pada Allah. Nabi kerap kali mendongak ke langit, mohon kepada Allah Ta'ala agar diubahnya kiblat. Ketika Nabi SAW sedang sembahyang, maka Allah Ta'ala turunkan wahyu, ayat yang menunjukkan perubahan kiblat itu ke arah Kaabah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hendaklah kamu hadapkan wajah kamu ke Masjidil Haram. Turun ayat ini katanya ketika tengah sembahyang. Macam mana maknanya kalau Masjidil Haram? Okey, kita sembahyang menghadap ke Kaabah sana. Kalau Masjidil Aqsa, macam saya duduk ni menghadap ke belakang, maknanya pusing-pusing betul. Jadi ketika mana tengah sembahyang itu tiba-tiba turun ayat, maka Nabi membaca ayat itu ketika sembahyang. Maka ketika sembahyang turun ayat, maka sahabat ini sembahyang. Bila sembahyang, macam mana berlaku? Muslimat duduk belakang, duduk depan. Bila pusing, muslimat duduk depan. Muslimat duduk depan, imam duduk belakang sekali. Makmum duduk depan. Itulah, tidak ada dalam sejarah kecuali itu sahaja yang makmum muslimat duduk depan. Lepas pada ni tak ada lah. Kerana berlaku ketika itu dan berlaku itu di Masjid Qiblatain katanya. Sebab itu masjid itu dipanggil Masjid Dua Kiblat. Dikatakan bahawa masjid itu dipanggil Masjid Dua Kiblat. Sebenarnya masjid itu memang ada dua mimbar, memang ada dua mihrab katanya. Tapi sekarang kalau pergi sudah tidak ada lah. Sebab apa sudah tidak ada? Kata mereka takut berlaku bid'ah. Orang sembahyang kejap ngadap sini, kejap ngadap sana, katanya akan berlaku begitu. Tapi sekarang ini sudah tidak nampak, hanya memang satu kiblat saja. Dan memang asalnya kiblatnya ke sana, lalu dibuatlah tempat dia punya mihrab dia ke sana. Tiba-tiba berlaku turun ayat dipusing, kemudian berlaku pula kiblat di sini. Maka di masjid itu ada dua kiblat. Dalam ketika itu, lepas daripada sembahyang, ada sahabat yang jauh-jauh yang tak tahu, yang tidak sempat sembahyang dengan Nabi jauh. Maka ada sahabat berjalan berlari-lari.
Tengah berlari-lari tengok ada sahabat sembahyang, lalu baca ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah Ta'ala suruh perintah kamu menghadap ke Masjidil Haram. Maka sahabat tengah sembahyang pusing. Pusing. Menghadap ke arah kiblat. Maka di sini kita dapat belajar hukum. Kalau orang itu sembahyang salah kiblat. Salah kiblat. Contohnya macam mana? Contohnya kita pergi menjadi tetamu sahabat kita. Kita pergi tetamu. Lepas tu kita pun tanya, boleh tak saya nak tumpah sembahyang? Kata ada. Boleh, ada bilik dia, bilik buat sembahyang. Maka kata tuan rumah, tak apa, siap sejadah dah apa. Rupa-rupanya tuan rumah terbalik sejadah. Gambar Kaabah depan tu. Maknanya kalau berdiri nampak gambar Kaabah. Dia salah apa? Bila dia salah apa, maka kita hok mari tengok, oh gini, nampak kiblat gini lah. Kita pun sembahyang. Sepatutnya ngadap ke sana sebagai contoh, tapi kita ngadap ke sini. Sebab apa? Sebab kita tengok imam dapat tuan rumah apa sejadah gitu. Tuan rumah tadi tersalah. Tuan rumah tadi tersalah. Kita pun sembahyang dengan khusyuknya sembahyang. Tiba-tiba tuan rumah pun masuklah dalam bilik. Tengok, mana salah? Macam mana tuan rumah nak khabar kepada dia? Macam mana? Tuan rumah kena baca ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maknanya, maka ketika itu tuan rumah boleh beritahu. Boleh bagi tahu, katanya kiblat kamu telah membelakangi kiblat. Ataupun boleh tuan rumah tadi pegang dia punya tubuh dia tadi, pusingkan dia, jadi sehingga dia menghadap ke arah kiblat. Dan berlaku sahabat Nabi, bila mana sahabat Nabi sembahyang, ada sahabat yang lain baca ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka sahabat pun tukar berubah menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke arah kiblat. Maka menurunkan ayat, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan perubahan kiblat ke Kaabah. Dengan itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengubah arah kiblat, dan para makmun juga berbuat demikian. Peristiwa ini menjadi sebab kepada kemurtadan sebagai muslim yang lemah imannya. Betul ke cerita ini membawa kepada murtad? Sepanjang yang saya baca kitab-kitab sirah, baik kisah Isra Mi'raj, baik kisah perubahan kiblat, baik kisah mengenai fitnah yang terkena kepada Siti Khadijah, Siti Aisyah, saya tidak jumpa sirah yang mengatakan ada sahabat murtad. Tidak ada takat ini. Namun demikian, diletak di sini tidak ada seorang perawi sirah yang tidak dinakalkan daripada seorang sahabat pun berlaku kemurtadan sebagaimana muslimin yang disebabkan peristiwa perubahan kiblat. Ada kata peristiwa ini ada murtad, tetapi kita lebih baik bersangka baiklah, kerana dalam satu kaedah tersalah bersangka baik itu lebih baik. Seorang imam dia tersalah jatuh hukum, orang ini tidak bersalah, orang ini bersalah, dia jatuh hukum tidak bersalah. Itu lebih baik daripada seorang hakim yang tersalah menjatuh hukum orang ini tidak bersalah tapi dikatakan bersalah. Jadi wallahu alam wallahu alam, adakah sahabat yang menjadi murtad kerana peristiwa ini? Kita tidak ketahui. Hanya dalam buku ni kata gitu, kita baca sahaja. Baca sahaja, dia kata ada sahabat Nabi yang lemah imannya oleh kerana peristiwa perubahan kiblat ini menjadi murtad. Boleh jadi dia pening, betul ke ni, kejap Kaabah, kejap Masjidil Aqsa, lalu dia murtad. Wallahu alam. Tapi kita harap tidak ada sahabat yang murtad, dan kita yakin. Sebab apa? Iman sahabat Nabi ini kuat, tebal, tidak sebagaimana iman kita yang lemah. Orang Yahudi melancarkan kecaman yang hebat ke atas Islam disebabkan perbuatan ini. Bila menghadap ke Masjidil Aqsa, dia kata, bila menghadap ke Kaabah pun dia kata, mereka tidak mengetahui bahawa bagi Allah walillahil masyriq wal maghrib, bagi Allah timur dan barat itu milik Allah.
dia memberikan petunjuknya kepada siapa yang dia kendaki pada jalan yang lurus. Bagi sahabat yang faham tak ada masalah. Walillahil masyriqi wal maghrib, bagi Allah timur dan barat. Nak menghadap timur barat, kalau itu perintah Allah, ikut anda. Allah Ta'ala kata menghadap ke selatan, itu perintah Allah, tak ada masalah. Maka sebenarnya bukan penting timur dan barat, yang paling penting itu Allah Ta'ala. Ikut perintah Allah itu lagi penting. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung ke datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.